Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua anggota komando polis terbunuh selepas berlaku pertempuran di kubu kumpulan penceroboh bersenjata dari selatan Filipina di Kampung Tanduo, Lahad Datu siang tadi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hamzah Taib memaklumkan kejadian turut mengakibatkan 3 lagi anggota komando cedera. Manakala di pihak kumpulan penceroboh 12 anggota mereka didakwa terbunuh. Menurut Datuk Hamzah, kejadian berlaku kira-kira jam 9.59 pagi tadi dan berlarutan antara 20 hingga 30 minit. Beliau juga mengesahkan kumpulan penceroboh itu melepaskan tembakan terlebih dahulu ketika pihak keselamatan sedang mengetatkan kepungan di lokasi persembunyian mereka di Kampung Tanduo. Beliau turut mengesahkan merampas beberapa senjata antaranya M16, pelancar roket, peluru dan beg pakaian. Tiada perintah berkurun dikuatkuasakan di Lahad Datu setakat ini, katanya kerana keadaan masih terkawal. Tafsirnya pandangan tentang ACI bagi saya ACI ini yang saya tahu kerajaan persekutuan telah membuat keputusan pada 2012 akan tetapi pengumuman itu hanya dibuat pada minggu pertama tahun bulan Jun tahun ini. Berarti daripada keputusan kabinet dan pengumuman keputusan itu sudah mengambil masa lebih kurang 4 bulan. Ini satu petanda bagi saya yang di mana pihak berkuasa tidak begitu mengambil serius lah bagi saya lah. Itu satu. Dan sejauh mana yang saya ketahui, keputusan kabinet ini berdasarkan kepada kertas kabinet yang komprehensif. Berarti sebaik-baik saja keputusan itu diumumkan, apa yang tinggal ialah melaksanakan keputusan itu. Terma-terma rujukan tidak timbul lagi. Kerana kertas kabinet sepatutnya telah pun mengandungi terma-terma rujukan. Bagi saya, kalau keputusan diambil tanpa terma rujukan, ini seolah-olah orang kata cart before the horse. Kereta sorong itu di depan kuda, di depan kuda. Jadi saya kurang mengerti mengapa keputusan dibuat tanpa terma rujukan. Jadi itulah bagi saya ini mencerminkan political will yang tidak kuat ataupun kurang political will untuk mengatasi masalah ini. Yang satu lagi yang terlintas dalam pikiran saya, kalaulah isu-isu ataupun masalah pendatang tanpa izin ini tidak merupakan satu agenda kerajaan persekutuan bagi Sabah, maka bagi saya masalah ini tidak ada pada kita pada hari ini. Saya ingat puluhan tahun dahulu apabila kerajaan negeri telah menarik perhatian kerajaan persekutuan untuk menangani masalah ini secara proaktif, maka tindakan kerajaan persekutuan untuk memberitahu kepada orang ramai bahawa kerajaan persekutuan akan menangani masalah ini dengan penubuhan satu task force ataupun pasukan petugas. Akan tetapi ketua jawatan ketua
pasukan petugas itu telah mengambil masa 1 tahun, kalau saya tidak silap, 1 tahun hanya untuk mewujudkan jabatan itu. Jadi sampai sekarang pasukan petugas itu masih ada, tapi masalah bertambah besar, bertambah rumit, bertambah complicated, belum diselesaikan lagi. Jadi bagi saya inilah menunjukkan satu petanda bahawa pihak berkuasa berkenaan tidak begitu serius untuk menangani masalah ini dengan berkesan dan tetap supaya masalah ini tidak berterusan. Satu lagi bagi saya, kita ingat bahawa sebenarnya masalah ini telah bermula pada akhir 60-an dan mula 70-an, di mana pihak United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengiktiraf lebih kurang 30-40 ribu orang sebagai pelarian dari Filipina Selatan dan China. Dan pada tempoh yang sama, pelarian dari Vietnam juga telah datang ke Semenanjung. Tapi yang pelarian dari negeri Vietnam itu hanya berada di Pulau Bidang dalam 2 tahun saja. Selepas 2 tahun semua pelarian itu diantar ke negara balik ke negaranya asal ataupun dikirim ke negara ketiga. Tapi mengapa perlu disabak? Mereka ini masih berada sampai sekarang. Jadi semua ini bagi saya menunjukkan bahawa dalam fahaman saya, pada hemat saya, ini seolah-olah satu agenda oleh kerajaan persekutuan bagi Sabah. Jadi itulah RCI mungkin kalaulah membuat show-show pun mungkin seperti kes Lingam, Yodin Hawk dan polis, mungkin kerana yang terlibat dalam pewujudan masalah ini adalah orang-orang dalam kerajaan. Mungkin kerajaan tidak begitu serius untuk menerima dan melaksanakan rekomendasi yang RCI akan kemukakan. Betul sih, macam penangan tadi tentang Sarawak. Kenapa tidak ada PTI di Sarawak? Kerana diumumkan dalam bancian berkata. Saya pun tidak begitu paham dan mengapa. Tapi yang saya heran, mengapa ada berada di Sabah tapi tidak ada di Sarawak? Mungkin pewujudan kerajaan PBS yang diketuai seorang pemimpin bukan Islam ini mungkin memberi satu insentif bagi kerajaan negeri supaya mengakalkan hegemoni Muslim di Sabah. Bagi saya mungkin saya silap, tapi itu saja. Kerana di Sarawak itu, tapi di Sarawak juga teringat saya pun ada juga ketua menteri yang bukan Muslim, tapi tidak terjadi macam di Sabah ini. Jadi saya sendiri pun kurang paham. Mungkin kerajaan persekutuan saja yang boleh memberi penerangan yang tepat. Apa pendapat saya tentang hubungan RCI dengan dua perkara di sana? Saya ingat, bagi saya tidak dapat melihat perhubungan yang rapat lah. Kerana ini 20 perkara ini cuma syarat-syarat yang pemimpin Buanu Utara pada masa itu ingin memasukkan dalam undang-undang
dalam perjanjian, dalam perlembagaan, supaya ini merupakan syarat-syarat yang mereka ingin dapat dimasukkan secara formal. Masih relevan kalau berperkara dengan sekarang? Bagi saya masih relevan, tapi cuma ini bagi saya lah, ini bukanlah satu agreement yang telah ditandatangani di antara federal dan persekutuan. Niat asal pemimpin Sabah pada waktu itu, saya ingat, meminta semua 20 perkara ini masukkan dalam perlembagaan supaya apa yang kita katakan, supaya dijamin masuk. Tapi yang saya tahu, ada yang sudah masuk, ada yang tidak masuk, ada yang what I call hardly point in favor of Sabah, like macam Sabah shall forever dalam Malaysia. Apa poin itu? Berarti tidak boleh keluar. Jadi bagi saya ini poin ini macam tidak ada it's no point lah tu kan. Dan mungkin ini agama pun itu bukan kerajaan yang ambil, bagi saya lah kerajaan persekutuan yang ambil itu sendiri. Dewan Undangan Negeri yang saya ingat yang menyatakan itu. Begitu juga bahasa dan sebagainya. Jadi ada beberapa poin ini sudah overtaken by events. Cuma mungkin poin yang politicization boleh kita pursue, sama ada itu niat pada mulanya, tujuan pada mulanya itu betul-betul realisasi. Salah satu poin adalah immigration. Kemudian ini ada hubungan kait dengan RCI kerana kuasa immigration telah diserahkan kepada persekutuan. Yang saya tahu ini, immigration ini sebenarnya kerajaan negeri ada kuasa kalau rakyat Malaysia yang di luar daripada Sabah masuk ke Sabah dengan tujuan, kecuali anggota Parlimen Awam lah. Tapi kalau lain itu, kalau dia mau minta cari kerja di Sabah, ini perlu untuk memperolehi work permit. Jadi ini kerajaan persekutuan perlu merujukkan kepada pihak kekuasaan negeri sama minta pandangan. Ada yang wujud selepas pasport diwujudkan. Kerana sebelum ini semua minta pandangan seluruh pendaftaran itu, minta pandangan kerja negeri. Lepas ada punya pasport, maka 100% diambil oleh persekutuan dari beri sebagainya. Itu saya kurang pastilah, kerana saya tidak, kerana ada pegawai lain yang mengurus ini. Tapi apa yang saya ingat ini wilayah yang rakyat Malaysia, orang Malaysia yang di luar Sabah itu juga yang ada. Jadi kuasa immigration pun sudah habislah, jadi terbatas oleh kuasa perlembagaan. Iya. Jadi bagaimana perlembagaan persekutuan telah mengganti 20 perkara atau 2 perkara masih wujud sebagai satu entiti atau macam mana? Bagi saya itu 20 perkara itu masih ada, cuma bagi standar. Lepas standarnya saya sendiri pun tidak begitu pasti lah, kerana bagi saya memang ada, cuma itulah niat itu patutnya sudah dimasukkan dalam perlembagaan undang-undang dan sebagainya. Tapi bukan semuanya telah dimuat dalam perlembagaan. Kalau begitu, kenapa wujudnya pada masa semenjak Kongol datang hanya sebagian rakyat di kawasan Barat Timur dan Barat Barat yang bersetuju untuk masuk Malaysia?
menyelamatkan Indonesia. Kenapa rakyat di Keningau, termasuk Sanak dan sebagainya, menentang sehingga mereka bahkan waktu bersumpah berasingan dengan 20 perkara. Mungkin pendirian mereka berlainan daripada yang lain. Dan dari segi native hak asasi, yang mana lebih hierarki di antara batu bersumpah dengan 20 perkara. Secara globan saya tidak tahu apa daripada perhubungan. Cuma yang saya tahu, pemimpin-pemimpin di Keningau itu memang menentang tentang penyertaan Melayu Utara dalam Malaysia ini. Yang menurut saya punya pandangan dan pandangan, sehingga mereka buat batu bersumpah. Ya, Lepas itu baru bersetuju. itu menunjukkan dia punya apa? Bagi saya dia punya pendirian. Oke, ada berhubung dengan satu kes kecil tapi besar impaknya sama. Kes seorang guru non kanan yang dapat belajar di Universiti Sains Malaysia dan satu universiti kebanggaan dari Malaysia, tapi memiliki kad penyelamat palsu dan terlepas taliman sehingga menjadi guru, dan sekarang bakal menjadi guru besar atau ketua di SMK Balong. Dalam masa yang sama, pemilik asal itu hidup dalam keadaan menderita. Apa pandangan Tuan Sri tentang hak asasi? Bagi saya hak asasi ini tidak ada sempadan. Apa yang orang dan saya persoalkan, mengapa perkara seperti ini berlaku? Mengapa pihak berkuasa membenarkan ataupun tidak mengambil tindakan ke atas perkara ini yang terang-terang tidak teratur dan susah mau percaya boleh terjadi di negeri kita. Bagi saya lah. Jadi ini saya ingat hanya federal government saja yang dapat memberi penjelasan sama ada ini disengaja ataupun terlepas pandang. Ya, pun tidak tahu. Saya harap bukan sengaja, kerana kalau begitu, dan ini tidak mencerminkan yang gambaran yang baik bagi pihak berkuasa persekutuan. Okey, yang dia ini bukan satu tahun. Sebelum ini Mungkin orang kata tip of the iceberg. Jadi dalam Melayu saya pun kurang tahu macam tip of the iceberg. Berarti mungkin ini besar. Cuma kita dapat mengesan satu dua mungkin. Ya, tapi mencerminkan petanda-petanda yang lebih besar dan lebih luas lagi. Pada masa dulu Tan Sri ada berkata bahawa akan berlaku reverse of takeover. Okay, dia beberapa kes telah kita kesan, itu pegawai orang asing telah dapat aksi sini dan menjadi pengarah jabatan. Sekarang ini kita ada kesan dua, satu pengarah tanah dan ukur, yang kedua pengarah jabatan cetak yang bekas mantan Presiden MPS. Dan sekarang kita kesan seorang lagi, itu Mus Picu, lebih sematik. Tidak apa pandangan Tan Sri sama ada reverse takeover ini hanya hayalan Tan Sri ataupun inilah realiti yang terpaksa kita ada. Bagi saya, lama saya sudah cakap ini, bukan saja reverse. Saya ingat, kalau saya ingat perkataan saya, dia kata ini reverse takeover ini sudah mula lama sudah, dan saya tidak heranlah kalau sampai ini ya, kerana mereka ini dia punya bilangan begitu besar dan tiap hari bertambah besar, sama ada natural growth ataupun yang makin lama makin banyak masuk. Jadi saya tidak ada mereka ini sampai ini lebih tekan. Adakah wajar seorang perdana asing menjadi penjubah undang-undang di dalam undang-undang?
terjadi kalau mereka dibenarkan atau sudah ada seorang wakil rakyat. itu saya tidak tahu lah, tapi kalau sudah ada siapa yang ada. Okey, balik cerita kepada penglibatan Nasir dulu sebagai salah satu negeri. Apakah ketika itu sudah ada tanda asing? Memang sudah ada bagi saya lah. Banyak-banyak petanda yang ini sudah berlaku. Bukan saja secara formal apa yang kita tahu, tapi secara tidak kita keluar saja dari tempat kita boleh tahu. Ya, maksud saya dulu luas. Sekarang kata satu kawan saya daripada Amerika, dia datang, dia tinggal di rumah dia job dengan saya. Dia kata, "Loh, kenapa Malaysia begitu sempit sudah sekarang? Kalau dulu saya terpaksa ke Filipina untuk tengok orang Filipin, saya terpaksa ke Jakarta untuk jumpa Jakarta. Sekarang saya turun di bawah sebelah kanan, orang teksi orang Indonesia, di depan orang Filipina." Bagi saya tidak, saya ingat masa sudah sampai mau cari orang Sabah yang tulen susah. Di mana keputusan rakyat Sabah. Macam nampaknya begitulah takdir dia. Kalau dia ikut pandangan saya lah. Okey, saya minta Nasir bagi satu ada apa bercakap lagi, saya bagi satu rumusan khusus yang orang bilang apa ya, untuk kau lah, untuk supaya kerajaan boleh lihat terutama Datuk Najib yang kebingungan jika Datuk Mahathir sudah lupa, dia sendiri sudah lupa. Bisa dengan push. Bagi saya, pertama, semua pendatang tanpa izin itu yang tidak berdokumen hendaklah diusir kembali kepada negara mereka masing-masing dulu. Pertama. Kedua, sampadan itu hendaklah dijaga betul-betul supaya orang baru yang tidak dokumen boleh masuk dihilangkan. Jadi ini mesti ada satu starting point. Kalau kita perlukan tenaga kerja mereka hendaklah masuk balik ke Sabah dengan prosedur yang teratur, yang dokumen yang dikerahkan. Seperti juga kalau kita pergi Indonesia, kalau kita pergi Filipina, kita hendaklah ada dokumen. Kalau tidak, kita hendak tangkap. Ketiga, bagi saya, semua yang pendatang tanpa izin yang berada sekarang tapi belum lagi dapat diusir, hendaklah dibagi-bagikan kepada semua negeri purata. Kerana masalah ini merupakan masalah nasional. Bagi saya tidak adil bagi negeri Sabah saja yang memikul beban masalah negara. Bagi saya lah itu kan. Dan ketiga, semua rakyat asing yang ada di sini, di mana dokumen mereka boleh dicurigai, hendaklah dapat diperiksa dan disiasat sama ada benar atau tidak, dipalsukan atau tidak. Jadi bagi saya tindakan seperti ini mungkin kita boleh minimize masalah dapat yang ada kaitan dengan pendatang tanpa izin. Yang sudah dapat IC ada dalam sistem. Itu saya tidak tahu karena ini teknikal sekali. Tapi bagi saya yang penting, kalau sepatutnya IC ini sebenarnya tidak dikeluarkan, tidak not issue, then lalu dibatalkan ataupun ditarik balik. Ada alternatif lain. Ada alternatif lain. Berarti dia tidak layak, kan
Usia itu Dia tidak ada kompromi. bagi saya lah. Bicara ini ada undang-undang. Kalau siapa saja yang melanggar undang-undang haruslah diikuti bagi saya. Kalau tidak, susah. Ada yang undang-undang diambil terhadap mereka, ada pula yang undang-undang macam seolah-olah tidak ada undang-undang. Untuk pandangan Tuan Sri, kalau seseorang tu dia memasuki Sabah selepas 1963, maksudnya selepas mereka, dan dia memasuki secara pada waktu itu dia tidak tahu bahawasanya sudah wujud satu negara baru. Kemudian dalam proses yang sama dia memohon negara-negara, kemudian dapat yang kalau dulu ada satu IC negara-negara, sijil negara-negara dapat panggil tu. Kemudian diproses lagi barulah tu IC bill kan. Okey, apa pula pandangan Qasim mengenai orang-orang yang begini? Bagi saya, kalau ada orang begini pun saya ingat tidak ramai. Dan bolehlah kes mereka dikaji orang dalam bahasa Inggeris kata based on his merit, on his merit. Kerana pada akhirnya apa yang penting tujuan kita, adakah niat kita yang baik ataupun innocent ataupun niat kita jahat. Jadi bagi saya kes-kes seperti ini hendaklah diperiksa secara merit satu persatu. Orang Inggeris kata in English based on a case-to-case basis. Bagaimana pandangan Qasim mengenai keturunan dia yang semestinya lahir di Sabah, kemudian secara original dia akan dapat IC? Kalau ikut undang-undang, kalau dia layak untuk menjadi warga negara, bagi saya tidak ada masalah. Lebih maksudnya ada kes yang bapa mama ini tiada IC, dapat IC projek, anak tak dapat IC langsung, maka sampai di suatu lah. Kalau saya menengok kes macam ini, saya periksa dulu apa undang-undang kita tentang macam ini. Kalau dia bersalah, dia terpaksa balik dulu, balik lagi. Jadi dia tidak ada negara, dia lahir di sini, dia tidak siapa di sana. Tiada negara dia. Maksudnya kid tu, I mean dia punya keturunan. Status kita. Kita yang ramai di sana ini, bapak mama ada 300,000, mereka sudah tukar, tidak dapat, dalam surat mana, pendatang asing. Ini masalah itu siapa? Dia mau balik mana pun dia tak tahu. Pasal dia tahu, dia cakap dia kata dia lahir sini. Tapi dia tidak dapat sekolah, dia tidak ada IC, dia tidak dapat kerja oleh kerana status mak bapak dia. Berarti dia ada stateless lah. Stateless. Ya itu, saya ingat ini mampu. Patutkah kita beri warga negara kepada orang yang begini? Macam mana apa pandangan Muslim? Bagi saya tidak, apa pilihan kita? Kalau kita usir, di mana kita usir itu? Itu soalannya. Jadi akhirnya kita tidak dapat usir. Apa pilihannya? Yang barang-barang dia dibuat, yang jadi kontroversi hingga RCI berlaku. Di Sempurna dikatakan 40,000 stateless. Jadi mereka coba beli dokumen. Tapi sebenarnya yang datang orang Filipina. Kalau betul-betul stateless, mungkin nanti ini memerlukan satu pendekatan yang selaras dengan human rights lah. Kerana menurut human rights, seseorang itu ada hak untuk dapat kerakyatan dan berada negara. Tapi sudah stateless. Maksudnya kalau dia 20 tahun umur, dia 20 tahun di sini, maka dia rakyat Indonesia. Kalau dia umur 40 tahun, 15 tahun dia di sini,
Karena dia berlayar juga yang lebih lama ketinggalan. Karena bagi saya tidak ada pilihan lain. Kecuali kalau ada negara yang ketiga, mungkin kita boleh rujuk UN dan bolehkan mereka. Karena saya tahu saya bukan Malaysia dan Sabah saja yang mengalami masalah seperti ini. Negara-negara lain pun begitu juga. Ini conclusion dari saya Tansi ya. Tansi bersetuju tak jika Asia dilaksanakan akan memudahkan lagi mereka mendapatkan pendanaan karena masalah jelas masalah di beberapa mereka yang sudah ada. Itu RCI belum lagi dilaksanakan, saya tahu lah. Delta November pun kita belum tahu. Untuk Tansi kata tadi sudah ada kertas kabinet. Sepatutnya berlaku ini sekarang orang bilang dingdong. Bukan, kalau kertas kabinet, tahulah. Saya punya tahu. Tapi kalau keputusan kabinet yang saya tahu ini berdasarkan kepada kertas kabinet. Dan kertas kabinet itu selalunya sangat komprehensif. Keputusan kabinet keluar, apa yang tinggal melaksanakan keputusan, bukan cerita tentang term of reference. Ini tidak masuk akal bagi saya. Itu saja. Yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya.